Resort dalam S-Zone wajib pasang CCTV definasi tinggi. Pencarian MH370 tidak akan dihentikan. Sultan Ahmad Shah pertahan jawatan Presiden FAM. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Wan Lukman Muafizol Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Keselamatan di Pusat Peranginan dalam Zon Selamat Timur Sabah S-Zone terus dipertingkat. Kesemua 11 resort di kawasan itu diwajibkan memasang kamera litar tertutup berdefinisi tinggi HD CCTV yang disambungkan ke Pusat Pemantau di Bukit Aman dan Kementerian Pertahanan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pemasangan HD CCTV itu juga dapat membantras penculikan atau pencerobohan di kawasan S-Zone. Walaupun tidak ditetapkan tempoh jangka waktunya, pengusaha resort sewajarnya memberikan kerjasama sepenuhnya kepada polis untuk memasang HD CCTV secepat mungkin. Kita telah mula wajibkan pada mereka, walaupun tidak ada time frame, itu dibuat adalah lebih kepentingan mereka juga. Kerana mereka terpaksa melabur sedikit demi kepentingan keselamatan pelancong-pelancong yang datang ke resort. Pihak imigresen juga telah melakukan penapisan terhadap semua pekerja di resort dalam sekitar S-Zone. Tindakan pendakwaan telah diambil terhadap majikan yang mengambil pekerja asing tanpa dokumen sah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui media selepas merasmikan Karnival Hari Keluarga Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Penjara Kajang. Dalam pada itu, cadangan supaya Jabatan Komandan Operasi S-Zone dilakukan secara bergilir antara PDRM dan tentera sedang diteliti Majlis Keselamatan Negara MKN. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid keputusan mengenainya akan dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagi beliau, cadangan itu munasabah dan wajar dipertimbang supaya penyelarasan yang sedang dilaksanakan ketika ini berlangsung dengan sebaik-baiknya. Melihat demikian, bagi menentukan bahawa keseluruhan S-Zone ini dikawal sepenuhnya, maka komandan ini lebih baik digilirkan untuk beberapa tahun tertentu kepada pihak polis dan kepada tentera dan kembali mula kepada pihak polis. Dan ianya juga harus dibuat bagi menentukan tidak berlaku pencanggahan dengan pihak awam. Oleh demikian, harus juga dipikirkan tentang penggunaan aset yang telah dibeli sama ada oleh pihak polis ataupun pihak Angkatan Tentera Malaysia serta APMM. Apa yang lebih penting, kawasan sekitar S-Zone selamat daripada pencerobohan pengganas. Hari ke-43 pencarian MH370. Pada sidang media di Ibu Negara petang tadi, Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengesahkan operasi mencari di Lautan Hindi yang diselaraskan Australia akan diteruskan walaupun terdapat rancangan operasi berkenaan akan dibincang dan dibuat penilaian semula. Malah lebih banyak aset khususnya kenderaan dalam air AUV akan ditambah selepas penilaian semula dilakukan berhubung keperluan operasi Bluefin 21 dalam tempoh seminggu ini. Kita akan tambah lagi aset dengan kerjasama daripada pihak swasta. Di sini syarikat DevTech, DRB, Baustat dan beberapa lagi syarikat di Malaysia telah pun berjumpa dan berbincang dengan rakan-rakan mereka di peringkat antarabangsa. Cara bagaimana kita boleh tambah AUVs yang untuk kita pastikan boleh membantu.
Turut sama dalam sidang media ini ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi, Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Dato' Azharuddin Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS Ahmad Jauhari Yahya. Datuk Seri Hishamuddin menjelaskan fasa sekarang adalah dalam fasa sonar dan sebab itulah misi banyak melibatkan penggunaan aset atau jentera dalam menyedari peralatan yang ada agak terhad. Jawatankuasa khas khususnya berkaitan teknikal yang diketuai Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi akan berbincang dan memperincikan keperluan berkenaan dalam tempoh terdekat. Mewakili Kerajaan Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas usaha Australia membantu mengesan pesawat MH370 sejak kedudukan terakhirnya dikesan berada di Lautan Hindi. Dalam pada itu, Datuk Seri Hishamuddin menafikan dakwaan hanya 1/4 rakyat Malaysia percaya kerajaan tidak menyembunyikan fakta sebenar tragedi MH370. Beliau mengulas laporan hasil kajian Merdeka Center yang mendakwa 26% yakin akan kewibawaan kerajaan, manakala 54% lagi sebaliknya. There is a small group of people that may be cynical about how we're going to go forward, but the truth will always prevail. We have nothing to hide, and the committees that we have established, whether it is the international investigation team that we have established, the 3 ministerial teams, those will be the right structure for us to address the issues that you have raised, sir, so that there won't be speculation and further questions being raised to even make the waters even more murky. Of Malaysians think the government... 3 jawatan kuasa yang ditubuhkan ialah jawatan kuasa waris penumpang diketuai Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin, jawatan kuasa teknikal diketuai Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Aziz Kaprawi dan jawatan kuasa pergerakan aset diketuai Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri. Kapal KD Lekiu Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berlepas semula ke zon pencarian di selatan Lautan Hindi selepas 48 jam berhenti di pelabuhan HMAS Stirling Perth untuk menambah bekalan logistik. 6 hari lagi KD Lekiu akan disertai kapal auxiliary Bunga Emas 6 BM6 yang merupakan kapal ke-7 TLDM yang digerakkan bagi misi pencarian pesawat MH370. Hani Muhli di Perth, Australia melaporkan kapal berkenaan telah pun ditetapkan untuk menjalankan misi di bahagian barat zon pencarian. Baik Hanim, apakah status penetapan kawasan pencarian bagi setiap aset yang terlibat, khususnya susulan pengumuman Datuk Seri Hishamuddin berhubung kemungkinan pengecilan kawasan itu? Hanim? Ya, Lina, Luqman, walaupun susulan daripada pengumuman Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein siang tadi di Kuala Lumpur mengenai kemungkinan pengecilan kawasan sekiranya dalam tempoh 48 jam yang dianggap tempoh kritikal ini tidak menemui sebarang petunjuk baharu, bagaimanapun pihak Australia mengesahkan bahawa setiap aset yang telah pun ditempatkan di zon pencarian ditetapkan akan meneruskan operasi seperti biasa sehingga dimaklumkan kelak. Tetapi baru saja mendapat juga maklumat kenyataan terbaru daripada Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengatakan bahawa mereka sebaliknya akan menunggu dalam tempoh 5 hingga 7 hari sebelum membuat keputusan lanjut sama ada untuk mengumpulkan semula semua negara terlibat, pasukan mencari dari negara terlibat untuk membincangkan kaedah seterusnya sekiranya dalam tempoh 5 hingga 7 hari ini Bluefin 21 iaitu kenderaan AUV yang digunakan untuk pencarian isyarat ataupun objek di permukaan dasar laut ketika ini tidak mendatangkan sebarang hasil kerana hari ini sudah masuk misi ke-7 Bluefin 21 dan setakat hari ini 133 km persegi sudah pun dilaksanakan pencariannya oleh kenderaan AUV itu dan masih lagi tiada sebarang petunjuk ataupun tiada data yang dianalisis tidak menunjukkan sebarang objek yang boleh dikaitkan dengan MH370. Baik, dan Australia juga menyasarkan kerja pencarian kotak hitam di dasar laut berdasarkan ping dapat diselesaikan juga dalam tempoh 5 hingga 7 hari seperti yang dimaklumkan tadi. Jika tiada sebarang petunjuk barulah kaedah seterusnya akan dibincangkan. Dan Perdana Menteri Australia juga berkata bahawa sekiranya perlu negara-negara terlibat akan dimaklumkan sama ada akan bertemu dengan wakil-wakil setiap
pasukan mencari di Australia dalam tempoh selepas seminggu ini. Tetapi seperti yang dimaklumkan oleh pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, beliau meletakkan 48 jam seterusnya sebagai tempoh kritikal untuk menentukan sama ada kaedah baru itu akan diguna pakai ataupun tidak. Dalam pada itu, ahli oceanografi dari University New South Wales, Eric Van Serbil, menyatakan kerisauannya kerana di bahagian selatan Lautan Hindi sekarang merupakan kawasan laut paling bergelora dengan gelombang yang ketika ini boleh mencecah sehingga 10 atau 15 meter jika berlaku ribut. Tetapi kawasan terpencil itu menurut beliau lebih bersih berbanding dengan laut di laut lain yang penuh dengan longgokan sampah sarap. Sekaligus sekiranya ada objek yang dikesan di kawasan selatan Lautan Hindi itu, beliau menyifatkan ia pastinya bukan petunjuk palsu. Lina, Luqman. Hanim, berapa lama tempoh KDLQ akan kembali di tempat operasi yang telah digantikan dengan kapal lain? Baik, Luqman, sebenarnya kapal KDLQ berhenti seketika di pelabuhan HMAS Stirling di Perth 2 hari lepas untuk tempoh 48 jam bagi menambah balan logistik. Tetapi hari ini telah pun berlepas semula ke kawasan zon pencarian, memandangkan kawasan tersebut ataupun di pertengahan kawasan zon pencarian itu kira-kira dalam lingkungan 2,000 km dari barat Laut Perth, dan kapal KDLQ itu bergerak hanya kira-kira 25 batu nautika sejam. Sekiranya faktor cuaca tidak mengganggu perjalanan kapal KDLQ siang tadi, bermakna bila-bila masa sekarang kapal KDLQ boleh meneruskan operasi seperti biasa. Masih lagi ditempatkan di kawasan barat Bandaraya Perth kerana di bahagian zon pencarian kapal Ocean Shield milik Australia masih lagi di bahagian utara, manakala di bahagian selatan itu adalah kapal Haishun 01 milik China. Dan menyebut tadi tentang BM6, iaitu kapal BM6 yang akan menyertai KDLQ pada 25 April ini. BM6 diketuai oleh Komander J. Kuharaj sebagai pegawai pemerintah, manakala anak kapal terdiri daripada 25 orang anggota. Maknanya penambahan daripada ketika ini 162 anggota di atas kapal KDLQ, dan daripada 25 orang anggota itu mereka adalah daripada Malaysian International Shipping Corporation MISC yang diserapkan sebagai pasukan simpanan sukarela TLDM, dan turut serta dalam misi bantuan kali ini ialah seorang anggota dan pegawai perubatan daripada tentera darat untuk menyertai semua anggota TLDM yang terlibat dalam operasi pencarian MH370, dan pendekatan pengoperasian kapal auxiliary TLDM yang dikendalikan sepenuhnya oleh pasukan simpanan sukarela TLDM dalam misi ini merupakan satu usaha perkongsian antara ATM, iaitu Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan MISC dalam isu yang melibatkan kepentingan negara. Dan ketika ini juga BM6 seperti yang dimaklumkan akan tiba kalau mengikut jadualnya di Perth kira-kira 25 April ini, dan pihak mereka juga bersedia menggerakkan misi itu secara berterusan sehingga mendapat arahan selanjutnya daripada kerajaan. Dan KDLQ, ingin saya sentuh sedikit, adalah sebuah kapal yang mempunyai radar pengawasan hull mounted sonar yang mampu mengesan objek di dasar laut selain mempunyai hangar bagi menempatkan helikopter Super Lynx. Sebuah helikopter Super Lynx diletakkan di atas kapal KDLQ yang membantu mengoptimumkan operasi sektor pencarian, dan kapal itu mampu beroperasi sehingga 4,896 batu nautika. Jadi setelah 14 hari beroperasi di kawasan selatan Lautan Hindi yang ditetapkan, kapal tersebut dibawa kembali ke Perth untuk menambah keperluan logistik. Hari ini telah pun disahkan mereka telah berlepas semula untuk meneruskan usaha pencarian MH370 di kawasan zon pencarian yang telah pun ditetapkan. Luqman, Dina? Hanim, boleh ceritakan sikit bagaimana dengan cabaran KDLQ yang akan dihadapi nanti? Baik, dalam peraturan sebenarnya operasi mencari dan juga menyelamat antarabangsa ataupun SAR antarabangsa, memang ketika ini adalah tanggungjawab Australia untuk menentukan di mana letaknya ataupun di mana operasi pencarian yang akan dilaksanakan oleh kapal KDLQ dan juga aset-aset dari negara-negara lain yang terlibat. Dan menurut Panglima Armada TLDM yang saya temui baru-baru ini, memang tiada masalah di bawah koordinasi Australia. Komodo Peter Levy dari Tentera Laut Diraja Australia
Australia juga mengesahkan bahawa ketika ini setiap bantuan yang diperlukan oleh khususnya pihak TLDM dilihat ataupun diteliti dengan rapi supaya tiada masalah dalam usaha pencarian kapal KD LQ yang akan disertai oleh kapal auxiliary Bunga Emas pada 25 April ini, dan berikut antara kenyataan yang dimaklumkan oleh pihak TLDM kepada kami. Jadi daripada sini kita lihat begitu lancar sekali kepulangan KD LQ berada di jeti ini. Ini semua adalah hasil daripada kerjasama yang begitu baik dengan Australia yang telah memberikan kemudahan yang begitu bagus kepada kita. Ini juga terangkum dalam kerjasama antara dua negara di bawah Malaysia-Australia program, dan dalam pada itu kita juga berada di bawah payung Five Power Defence Arrangement yang mana kedua-dua negara berada dalam mekanisme ini. Minggu kedua kawasan operasi tu dia bertukar sikit sebab bila sektor pencarian tu dikecilkan dan kita diarahkan untuk bergerak menuju ke selatan, lebih ke selatan lagi. So bila kita bergerak menuju ke selatan tu, dia punya keadaan dia memang totally different lah daripada keadaan yang sebelumnya. So we experience something like 68, 64 the whole day, and ombak lebih kurang dalam 4 meter, 5 meter. So jadi bila keadaan macam tu is very, kata orang, the life on board becomes a bit difficult lah. Baik, itu antara kenyataan yang diberikan oleh petugas TLDM, termasuk juga Panglima Armada TLDM baru-baru ini pada ketika kapal KD LQ berhenti seketika di pelabuhan HMAS Stirling Perth bagi menambah keperluan logistik. Kami juga sudah pun dimaklumkan di sini seperti pihak media tempatan di Australia ini telah pun dimaklumkan bahawa jawatan kuasa waris penumpang di bawah Datuk Hamzah Zainuddin akan ke Beijing, kemudian mungkin hadir ke Perth untuk bertemu dengan Ketua Penyelaras Pusat Penyelarasan Agensi Bersama JACC Angus Houston. Bagaimanapun kami belum mengetahui lagi secara tepatnya bila ketibaan beliau ke sini untuk berbincang dengan Angus Houston, tetapi kami sudah pun dimaklumkan dan pihak media di sini juga sudah pun dimaklumkan mengenai perkara berkenaan. Dina, Luqman. Baik, Hanim, terima kasih atas perkembangan buat ketika ini, dan kami di sini sentiasa mendoakan misi pencarian akan terus berjalan dengan lancar. Terima kasih Hadim, sekali lagi langsung daripada Perth, Australia. Ya. Bertemu kembali. Satu kemalangan membabitkan bas ekspres berlaku di kilometer 116 lebuh raya Pantai Timur dekat Temerloh, Pahang awal pagi tadi. Kemalangan pada pukul 1.15 pagi itu menyebabkan pemandu serta 10 penumpang cedera. Bas ekspres itu dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar pembahagi jalan dan berpusing beberapa kali mengakibatkan pemandu dan beberapa penumpang tercampak keluar. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Abdul Aziz Saleh mengesahkan semua mangsa dibawa ke Hospital Sultan Ahmad Shah Kuantan untuk rawatan dan dilaporkan stabil. Siasatan awal mendapati pemandu berkemungkinan mengantuk semasa kejadian. Masa kejadian tu saya tak tidur, saya memang duduk tengok tu. Lepas tu tiba-tiba masa saya sedar tu dia dah langgar ke divider. Lepas tu dia nak cuba kawal, masa tu kiri kanan, dan dia berpusing. Dia dah tak boleh kawal, dia berpusing 3 kali. Masa tu memang dalam tu memang melambung semua, dan orang dah masa tu dia dah terhenti kat sini lah. Masa tu dah ramai nangis semua dalam tu, budak-budak melambung semua kan. Kira dia berpusing 3 kali ke melambung kat sini. Tu dia berhenti kat sini lah. Boleh tahan lah laju dia. Memang agak laju kat sebenarnya kalau saya perasan kan. Sebab masa tu tak ada kereta, semua clear, jalan clear. Hujan ke masa tu? Masa tu tak ada, cuaca memang okey semua. Saya sedar je waktu bas dah ke kiri ke kanan, and then bas dah bergolek-golek. Terus saya dengar semua yang menangis semua. Bas ekspres itu dalam perjalanan dari Kuantan menuju ke Kuala Lumpur dinaiki 28 penumpang. Program sarana ibu bapa dan sarana sekolah terus diperkukuh bagi meningkatkan prestasi sekolah serta pelibatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam perkembangan akademik dan sasiah pelajar. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata program itu diperkenalkan setahun lalu dan setakat ini pelbagai maklum balas positif diterima bagi penambahbaikan mutu pembelajaran serta pengurusan sekolah.
Tambah Tan Sri Muhyiddin, program Sarana menjadi peranan utama bagi merapatkan hubungan antara ibu bapa, guru dan pelajar. Berdasarkan statistik terkini, 62.3% KSIB telah ditubuhkan di sekolah menengah, manakala 60.3% di sekolah rendah. Saya pasti sarana ibu bapa ini memberi kesan yang baik kepada situasi pembelajaran anak-anak serta pengajaran guru di sekolah. Elemen utama yang ditekankan dalam sarana tersebut adalah suasana pembelajaran, interaksi sosial dengan anak, komunikasi dengan anak, dan sokongan terhadap kecemerlangan anak. Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan berucap merasmikan Majlis Anugerah Cemerlang PIBG Kebangsaan anjuran Kementerian Pendidikan di Serdang. Lebih 60 buah sekolah telah dinilai berdasarkan kriteria dan pembabitan PIBG yang aktif dalam membangunkan modal insan pelajar. Isteri Presiden Kyrgyz Dr. Raisa Atambayeva tiba di KLIA tengah hari tadi. Beliau berada di negara ini untuk menghadiri Seminar Antarabangsa Autisma 2014. Seminar Autisma akan berlangsung selama 2 hari bermula 22 April ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC dan akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dr. Raisa akan turut serta dalam sesi khas suara wanita pertama bersama isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansur. Turut serta 4 lagi isteri ketua negara iaitu Albania, Sudan, Maghribi dan Sri Lanka. Seminar antarabangsa ini bakal membincangkan pengalaman, kaedah terbaik menangani masalah autisma dan potensi pesakit untuk pembelajaran dan karier. Pemaju hartanah dijangka tidak akan melakukan peningkatan harga mendadak dan melepaskan tanggungan cukai barang dan perkhidmatan GST kepada para pembeli. Ini kerana pihak industri hartanah tempatan lebih peka dengan kesan bebanan yang bakal ditanggung pembeli. Penganalisis hartanah Datuk Seri Dr. Winston Tew berkata, harga kos dijangka meningkat sebanyak 5 hingga 10% daripada jumlah keseluruhan kos. Bagaimanapun, pemaju akan memilih untuk menyerap sebahagian daripada peningkatan kos tersebut dengan melakukan perubahan peratusan yang kecil sahaja. Ini kerana pemaju perlu mengimbangkan pelarasan kos dan harga jualan. GST punya efek di keseluruhan the chain of the business. Alright, that does not mean the whole total cost of the 5 to 10 will be pushed on or will be put on to the buyer's burden. No. Developers, in my point of view, property developers in Malaysia point of view and my point of view, only some of these costs will be absorbed and will be transferred into the selling price. GST akan mula dilaksanakan pada 1 April 2015. Institusi keuangan Islam di Malaysia tidak lagi bergantung kepada sistem ekonomi konvensional. Ini dapat dilihat melalui kepelbagaian produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi keuangan Islam yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat tempatan. Menurut Pengerusi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Dato' Ashraf Wajdi Dasuki, kadar pertumbuhan aset keuangan Islam memberangsangkan saban tahun juga merupakan satu petanda positif sektor perbankan ini. Jelasnya kebanyakan projek prasarana yang dibangunkan juga menggunakan pembiayaan keuangan berlandaskan syariah. Jumlah yang besar, contohnya mewujudkan prasarana pendidikan, mewujudkan institusi seperti universiti khas kepada kewangan Islam yang dinamakan INSEF, International Center for Islamic Finance Education ataupun Global University Islamic Finance, yang itu ditubuhkan pada tahun 2006 dengan 500 juta. Secara tradisinya, institusi keuangan Islam seringkali merujuk kepada institusi zakat dan baitul mal. Namun seiring era globalisasi dan kesedaran yang semakin tinggi dalam kalangan umat Islam, institusi keuangan Islam seperti institusi perbankan, pengendali takaful dan pengurusan dana Islam ditubuhkan. Beberapa kawasan pendaratan helikopter helipad akan dibina di pedalaman Kemaman Terengganu yang sering dilanda banjir. Langkah itu bagi memudahkan sebarang penyaluran bantuan kepada penduduk sewaktu berlaku bencana itu.
Ahli Parlimen Kemaman Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata sejumlah peruntukan sudah diterima bagi pembinaan helipad itu. Antara lokasi yang sedang dikenal pasti untuk pembinaannya ialah di Air Putih, Pasir Gajah dan Seberang Tayor. Datuk Seri Ahmad Syabri yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia turut memaklumkan sebuah pengkalan hadapan dan pusat pemindahan baru juga akan dibina ekoran beberapa pusat pemindahan sedia ada tenggelam dalam kejadian banjir Disember 2013. Kemaman antara daerah paling teruk terjejas dalam kejadian banjir itu. Program Catuan Bekalan Air adalah kemuncak kepada krisis air di Selangor dan sekitar Lembah Kelang. Catuan air yang dilaksanakan sejak 28 Februari lalu banyak memberi kesan kepada penduduk. Tidak terkecuali menerima tempiasnya Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska yang terpaksa meminta ibu bapa membawa air dari rumah masing-masing. Laporannya bersama wartawan Sariman Manap. Februari lepas, Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan program catuan bekalan air. Berikutan tadahan di kebanyakan empangan mencatat paras di bawah 55%. Catuan bekalan air kini memasuki peringkat keempat dikuatkuasakan oleh pihak Syabas sejak 4 April lalu sehingga hujung bulan ini. Air akan dicatu iaitu tiap-tiap 2 hari dicatu, 2 hari dia dapat air. Catuan air itu turut meresahkan pengusaha-pengusaha taskar di sekitar Lembah Kelang yang turut merasakan kesannya. Kita terima keluhan tu dari segi kebersihan sebab kanak-kanak ni tahulah mereka ni ialah masih kanak-kanak lagi kan. Jadi maknanya kita nak kena pantau selalu cara penggunaan air. Malahan mereka terpaksa meminta komitmen dan kerjasama ibu bapa atau penjaga bagi kelancaran penjagaan anak-anak mereka di taska. Kami minta kerjasama daripada ibu bapa supaya mereka ni bawa air daripada rumah masing-masing, terutama air minuman dan juga untuk air mandian kanak-kanak. Paling membimbangkan, program catuan bekalan air ini memberi kesan secara langsung kepada kebersihan taska kerana ia merupakan perkara paling penting dalam penjagaan kanak-kanak. Kebersihan dari segi kita basuh tandas, ya, kita kena berhati-hati sikit lah. Mungkin tandas kita boleh basuh hari-hari, kita akan basuh masa ada air. Walaupun kawasan sekitar Lembah Kelang dan Selangor kini mengalami hujan hampir setiap hari, namun ia masih gagal meningkatkan paras air di empangan di Selangor. Persoalan kini, krisis air ini bagaikan tiada kesudahannya. Laporan Sariman Manap untuk Berita RTM. Sultan Ahmad Shah akan mempertahankan jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada pemilihan Mei nanti, sekaligus menyaksikan saingan 3 penjuru dengan anaknya Tengku Abdullah dan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Sultan Ahmad Shah 83 tahun menyatakan pendiriannya untuk mempertahankan jawatan tersebut selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa eksekutif terakhir FAM di Kelana Jaya pagi tadi. Baginda yang telah menyerajui kepimpinan FAM sejak 1984 selepas mengambil alih daripada Allahyarham Tan Sri Hamzah Abu Samah akan tamat tempohnya setelah Penggar 2010-2014 berakhir 25 Mei ini. Mesyuarat hari ini bagi memuktamadkan senarai pencalonan akhir untuk dipilih semasa Kongres ke-50 FAM itu. 17 kerusi akan dipertandingkan bagi mengisi 1 jawatan Presiden, 2 timbalan Presiden, 4 naib Presiden, 8 exco lelaki dan 2 exco wanita. Sementara itu, kerusi timbalan Presiden turut menyaksikan 3 calon disenaraikan. Mengetuai senarai naib Presiden terkini Datuk Seri Subhan Kamal diikuti Datuk Seri Afandi Hamzah. Seorang lagi calon timbalan Presiden Datuk Abdul Mokhtar Ahmad turut mendapat pencalonan. Pun begitu, jawatan timbalan Presiden hanya mempertandingkan 2 kerusi. ...45 nama dicalonkan untuk pemilihan pada Kongres FAM yang akan berlangsung pada 25 Mei depan. Pun begitu, mana-mana calon masih boleh menarik diri sebelum Kongres bermula.
Setiausaha Agung FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin mengesahkan perkara itu pada sidang media sejurus selepas mesyuarat eksekutif hari ke-11 pagi tadi. Mana position tu, mana dia dah withdraw, sama ada dia timbalan hanya boleh one way je, boleh withdraw sahaja sehingga sebelum Kongres bermula. Itu dibenarkan dalam statut. Lupalah para apa. Pemilihan Kongres FAM kali ke-50 bagi sesi 2014-2018 akan berlangsung pada 25 Mei depan, menyaksikan 17 kerusi dipertandingkan. Penduduk di kawasan pedalaman Terengganu kini memiliki pelbagai kemudahan selesa dengan kewujudan 34 buah pusat transformasi luar bandar mini RTC di seluruh negeri itu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, mini RTC membolehkan rakyat mendapat akses lebih luas dalam penyampaian maklumat selain perkhidmatan daripada agensi kerajaan kepada komuniti luar bandar. Beliau berharap agar kemudahan yang disediakan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam meningkatkan taraf ekonomi penduduk dengan kepelbagaian aktiviti yang boleh dilakukan termasuk penggunaan internet yang sangat penting dalam rutin harian pada masa ini. Dengan adanya 10 komputer yang telah disediakan, kita berharaplah supaya para pengguna yang berada di Kuala Lumpur dan juga di Tanjung Baru dapat menggunakan ia sebagai medium yang bermaklumat dan sebagai pencabahan fikiran, dan jangan menyalahkan guna internet tersebut dengan menyebarkan fitnah dengan gambar-gambar yang tidak sesuai lah. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Karnival Mini RTC Kampung Kuala Ping di Hulu Terengganu. Turut hadir pengurus besar Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah Wan Mat Amin Daud dan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Telemong Rozi Mamat. Karnival itu akan diperluaskan kerana dapat mendekatkan masyarakat dengan agensi kerajaan dan swasta serta memberi keselesaan kepada penduduk di pedalaman.